Perang Yarmouk ini adalah salah satu daripada pertempuran yang terdapat dalam kempen penaklukan Islam ke atas wilayah Byzantine. Mana boleh dia kehilangan wilayah kesayangannya yang telah memberikannya kekayaan yang tidak berbelah bagi. Namun Khalid bin Al-Walid lebih bijak apabila terlebih awal memasang unit yang ditugaskan untuk berkawal pada waktu malam bagi menangani serangan hendap iaitu ambush daripada pihak musuh. Assalamualaikum, saya Nur Isa Iwani binti Haris sebagai Timbalan Bendahari Kelab Al-Hujjah sesi 2022-2023. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi mengenai kisah Perang Yarmouk. Pertempuran Yarmouk berlaku pada pertengahan bulan Ogos tahun 636 Masihi selama 6 hari. Perang Yarmouk ini adalah salah satu daripada pertempuran yang terdapat dalam kempen penaklukan Islam ke atas wilayah Byzantine. Lokasi pertempuran ini berlaku di sekitar Sungai Yarmouk yang kini menjadi sempadan antara tiga negara iaitu Jordan, Syria dan juga Israel. Boleh tercetusnya Perang Yarmouk ini kerana dalam masa yang singkat seluruh Syam berada di tangan Khalid Al-Walid dan ini membuatkan penguasa Byzantine pada ketika itu iaitu Maharaja Heraklius menjadi tidak keruan. Mana boleh dia kehilangan wilayah kesayangannya yang telah memberikannya kekayaan yang tidak berbelah bagi. Heraklius mengirimkan lebih kurang 250,000 orang tentera dan dipimpin oleh seorang jeneral perang bernama Mahad daripada Armenia. Khalid Al-Walid pula telah membahagikan tentera Islam kepada 36 pejalan kaki dan 4 unit berkuda di belakang unit pejalan kaki tentera Islam yang memanjang sehingga 10 batu jauhnya. Unit berkuda tentera Islam adalah suku daripada seluruh pasukan tentera Islam ketika pertempuran Yarmouk. Di belakang unit berkuda mereka, Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu menyiapkan sebuah unit simpanan berkuda yang bebas bergerak dan tidak spesifik pada satu lokasi sahaja. Pada hari pertama Perang Yarmouk, pertempuran antara kedua-dua pihak bermula dengan setiap pihak mengirimkan tentera masing-masing untuk saling bertempur. Dan dalam kebanyakan pertempuran, ianya dimenangi oleh tentera Islam dan antara wakil tentera Islam yang telah banyak membunuh tentera Byzantine ialah Abdul Rahman bin Abu Bakar. Perang yang berlaku pada hari pertama ini tidak berlaku dalam keadaan kuasa penuh kerana Mahad mahu menguji dan mencari kelemahan tentera Islam. Pada hari kedua, Mahad merancang untuk melakukan serangan mengejut ke atas tentera Islam pada sebelum subuh. Namun Khalid bin Al-Walid lebih bijak apabila terlebih awal memasang unit yang ditugaskan untuk berkawal pada waktu malam bagi menangani serangan hendap iaitu ambush daripada pihak musuh. Ini memberi masa untuk tentera Islam menyiapkan dan memperlengkapkan diri demi melakukan serangan balas ke atas serangan mengejut tentera Byzantine. Malangnya, di sayap kiri tentera Islam pula mengalami masalah menentang sayap kanan Byzantine. Yazid bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu mengalami masalah dalam menghadapi Panglima Gregory pada ketika itu, mengarahkan tenteranya membentuk formasi Tustedo, iaitu sejenis formasi pertahanan terkenal yang membuatkan setiap tenteranya membentuk perisai yang bertindak sebagai pelindung dari segenap arah. Yazid cuba untuk memecahkan formasi itu tetapi tidak berjaya. Bahkan terdapat juga tentera-tentera Islam yang lari ke kamp mereka kerana dibantai teruk di sayap kiri. Sampai sahaja di kamp Islam, mereka berdepan dengan para wanita Islam yang diketuai oleh Hindun binti Utbah yang menghalau semula tentera-tentera Islam yang lari. Antara ucapan-ucapan Hindun ialah, "Kalian mahu ke mana? Apakah kalian akan membiarkan kami ditawan oleh pasukan Romawi? Kalian melarikan diri dari apa? Apakah dari Allah dan syurganya? Sungguh Allah melihat apa yang kalian lakukan." Mereka berpatah balik membantu sahabat-sahabat yang masih gagah bertarung demi memperjuangkan agama Allah. Pada hari ketiga, pertempuran diteruskan dengan tentera Byzantine yang tidak henti-henti memberikan tentangan pada sayap kanan tentera Islam, membuatkan akhirnya sayap kanan tentera Islam terpaksa berundur sekali lagi. Seperti hari kedua, Khalid bin Al-Walid muncul sebagai seorang penyelamat apabila muncul dengan unit berkuda simpanannya dan menyelamatkan keadaan. Hari keempat, Mahad, ketua tentera Byzantine, mendapati strateginya semakin mendatangkan hasil, lalu meneruskan serangan ke atas sayap kanan tentera Islam berulang kali. Seperti biasa, serangan Byzantine berjaya dan sayap kanan tentera Islam terpaksa berundur sebelum Khalid bin Al-Walid datang dengan unit berkuda simpanannya. Kali ini kita dapat lihat bagaimana maneuver flanking ataupun serangan merosot digunakan oleh Khalid bin Al-Walid dalam peristiwa ini. Pada hari keempat inilah Ikrimah bin Abu Jahal, seorang panglima tentera Quraisy yang hebat dan unggul sejak zaman
terlilih lagi, tatkala semua regimen tentera Islam sedang berundur, Ikrimah dan regimen askarnya yang terdiri daripada 400 unit berkuda masih gagah berperang melindungi rakan-rakan mereka yang sedang mundur. Banyak yang gugur syahid termasuklah Ikrimah bin Abu Jahal sendiri. Pada hari kelima, kita dapat melihat Mahan semakin terdesak untuk mendapatkan kejayaan bagi tenteranya. Pelbagai cara telah digunakan namun masih gagal untuk menghapuskan tentera Islam yang masih kental bertahan. Lalu, Mahan mengirimkan utusan untuk membuat perdamaian tetapi ditolak bulat-bulat oleh Khalid bin Al-Walid sebagai ketua tentera Islam pada masa itu. Malah sebelum ini, taktik yang digunakan oleh Khalid bin Al-Walid bersifat defensif tetapi kini ia mula bertukar menjadi ofensif. Khalid mengumpulkan semua unit berkudanya menjadi satu kekuatan yang unggul yang akan digunakan untuk menggempur terus barisan Byzantine. Unit berkuda simpanan yang juga bertindak sebagai unit bebas pada hari-hari pertempuran menjadi teras tentera Islam sendiri. Laluan keluar oleh Yarmouk dikawal oleh tentera Islam. Rancangan Khalid ialah mahu menghapuskan terus unit berkuda tentera Byzantine dari medan perang, lalu meninggalkan ruang untuk tenteranya menyerang rusuk tentera Byzantine serentak. Dalam masa yang sama, Khalid bin Al-Walid telah meletakkan tenteranya dan mengawal di satu-satunya laluan cabut lari daripada medan perang sebagai persediaan jika nanti tentera Byzantine akan cabut lari daripada medan perang. Dan pada hari ke-6, Mahan yang menyedari akan terdapat manuver besar-besaran dari tentera Islam yang menyasarkan unit berkudanya yang berpecah kerana serangan merosot tentera Islam lantas mengarahkan mereka untuk berkumpul semula. Tetapi langkah itu tidak terlalu pantas apabila mereka sedang berkumpul dari arah kiri dan kanan. Tentera Islam terus melakukan manuver iaitu serangan merosot ke atas mereka, dan ketika inilah barisan pejalan kaki Byzantine kehilangan perlindungan daripada unit berkuda mereka sekaligus mendedahkan kepada serangan daripada pelbagai arah. Maka Khalid bin Al-Walid terus mengarahkan unit berkudanya menyerang unit berkuda Byzantine yang sedang dalam perbentukan formasi yang baru bagi menghalang manuver besar-besaran yang sedang digerakkan oleh Khalid, lalu membuatkan unit berkuda ini terpaksa berundur jauh ke utara medan perang, meninggalkan unit pejalan kaki tanpa perlindungan. Selepas itu, Khalid memimpin unit berkudanya menghala ke arah sayap kiri Byzantine lalu menyerang dari belakang. Sayap kiri Byzantine yang sedang berhadapan dengan serangan merosot oleh tentera Islam tidak dapat menerima serangan dari belakang dan akhirnya berjaya dikalahkan. Tentera Islam menyerang sayap kiri Byzantine dari segenap arah sehingga menghapuskan terus unit tenteranya. Dan ketika inilah Byzantine mula cabut lari bersama dengan tentera-tenteranya. Namun malangnya satu-satunya jalur keluar daripada medan Yarmouk telah ditawan oleh 500 orang tentera Islam yang diarahkan oleh Khalid Al-Walid untuk berjaga dan berkawal di situ. Ketika itu, tentera Byzantine tak ada tempat lagi untuk lari dan mereka terkepung dari segenap arah. Akhirnya, tentera Islam mencapai kemenangan sekaligus wilayah Syria dan Palestin terus selamat berada dalam genggaman tangan umat Islam. Kota Damaskus iaitu Damsyik dan Emisa iaitu Homs berjaya ditawan semula oleh Khalid bin Al-Walid, manakala ketika itu Maharaja Heraklius terpaksa menumpukan pula jajahannya di Mesir untuk menghalau tentera Islam yang juga berada di sana. Daripada perang Yarmouk ini, diramalkan sejumlah terkorban daripada tentera Byzantine berjumlah lebih 50,000 orang, manakala tentera Islam sekadar 3,000 sahaja yang gugur syahid. Tetapi yang paling penting dalam pertempuran ini, kita dapat lihat bagaimana Khalid bin Al-Walid membuktikan bahawa beliau antara jeneral perang yang jenis dalam mengadaptasi taktikalnya yang bijak pada setiap situasi yang melanda tentera Islam pada ketika itu. Sekian, itu sahaja daripada saya. Semoga mendapat manfaat. Assalamualaikum.